Warga Kementerian Kerja Raya perlu proaktif dalam melaksanakan tanggungjawab diamanahkan. Laporannya bersama Soran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Soran. Ya, sahih. Warga Kementerian Kerja Raya KKR Sabah perlu sentiasa proaktif melaksanakan tanggungjawab masing-masing dalam masa sama menjadikan cabaran dihadapi kementerian sebagai pemangkin dan motivasi untuk terus bekerja menyelesaikan pelbagai masalah dihadapi. Menteri Kerja Raya Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata, semua jabatan di bawah Kementerian Kerja Raya KKR perlu sentiasa memantau kerja dan kerap turun ke lapangan bagi melihat keadaan kemudahan infrastruktur sedia ada. Ia bagi memberi maklum balas segera kepada setiap aduan yang diterima. Terutama jalan raya dan bekalan air lah yang mana kita menerima aduan setiap hari. Sama ada jalan berlubang, lampu jalan mati, gangguan bekalan air, atau paip pembentungan yang tersumbat. Jadi setiap jabatan juga mempunyai care line mereka. Beliau yang juga timbalan Ketua Menteri ditemui media selepas Majlis Apresiasi dan Amanat KKR tahun 2024. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Syahelmi turut menekankan kepentingan nilai integriti yang menjadi landasan tindakan dan keputusan kementerian. Tegasnya, kerajaan dan kementerian tidak akan berkompromi dengan sebarang tindakan yang boleh menjejaskan imej dan kepercayaan rakyat terhadap kementerian dan seluruh jabatan. Dalam majlis ini, 3 warga kerja KKR Sabah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC bagi tahun 2023. Hormati Sabah dan jangan jadikan Sabah sebagai makmal politik di negara ini. Perkara itu dinyatakan Timbalan Presiden Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. What I'm saying is, please respect Sabahan. I think for all the contribution that we're making to the country, especially in terms of wealth, the oil, I think we deserve to be not just being a place to experiment with politics. In fact, this should actually help us. Datuk Masidi menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan Persidangan Agung Tahunan 2024 Pergerakan Wanita, Pemuda dan Beliawanis Gagasan Rakyat. Terdahulu dalam ucapannya, beliau mengajak semua ahli parti membina kekuatan dalaman parti tanpa bergantung sokongan yang dipinjamkan oleh parti lain yang boleh menjadi perangkap dan boleh ditarik balik pada bila-bila masa. Beliau turut mengingatkan semua ahli ketiga-tiga sayap parti agar tidak leka ketika berada di puncak kuasa, sebaliknya memberi sokongan padu kepada kepimpinan Gagasan Rakyat dan mempertahankan mereka yang sering diserang di media sosial. Jelas Datuk Masidi, perjuangan dalam Gagasan Rakyat bukan hanya persediaan untuk menghadapi pilihan raya akan datang, tetapi juga memastikan Sabah yang ditadbir oleh kerajaan masa kini mampu maju ke hadapan mengikut landasan yang betul. Kes rasuah melibatkan penjawat awam perlu ditangani dengan cekap agar kepercayaan masyarakat terhadap penjawat awam tidak terhakis sepenuhnya. Dalam masa sama, golongan penjawat awam perlu mengamalkan integriti tinggi dalam setiap tugasan yang diamanahkan. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata 43.4% bersamaan 547 individu ditahan akibat rasuah membabitkan golongan penjawat awam. Jumlah itu melibatkan tangkapan bagi tempoh Januari hingga Oktober tahun ini. Sebanyak 43.4% ataupun lebih kurang 547 pegawai kerajaan yang ditangkap. Dan peratusan-peratusan lain melibatkan orang awam adalah 712 iaitu 56.6%. Jadi kalau berdasarkan peratus hampir 50%, 43% ni dah dekat 50% ataupun 40 ke 50, pada saya lah sebagai orang lama dalam SPRM ini masih lagi tinggi. Beliau ditemui media selepas merasmikan pejabat SPRM Sabah Cawangan Keningau. Pejabat cawangan baharu ini telah dikembangkan dari 1 lot kepada 3 lot pejabat yang dilengkapi dengan bilik ketua cawangan, ruang kerja pegawai, bilik aduan serta bilik gerakan operasi siasatan.
Sebanyak 1,833 penyertaan dan 1,992 buah karya diterima Balai Seni Lukis Sabah bagi pertandingan karya perdana tahunan Negeri Sabah KPTNS. Jumlah penyertaan berkenaan merupakan kedua terbanyak sepanjang 39 tahun penganjuran KPTNS. 4 kategori dipertandingkan iaitu kategori A dan B kehidupan di daerah saya, kategori C cerita rakyat Sabah dan kategori khas bertemakan bebas. Seramai 9 pemenang kategori A, 10 pemenang kategori B, 9 pemenang kategori C dan 4 pemenang kategori khas. Hadiah keseluruhan sebanyak RM154,800 disampaikan Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam, Setiausaha Tetap Kementerian Datuk Dr. Jamili Nais serta Pengerusi Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah Dikin Musah. Perasmian pameran KPTNS disempurnakan Tun Johar. Kesemua karya berkenaan akan mula dipamerkan di Galeri Umum dan Galeri Yaman Balai Seni Lukis Sabah di Kota Kinabalu bermula 15 November ini hingga 9 Februari tahun depan. Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Queen Elizabeth II memerlukan 25,000 unit darah setahun untuk dibekalkan kepada pesakit memerlukan. Bekalan darah tersebut juga dibekalkan kepada 3 hospital swasta di negeri ini iaitu Hospital Gleneagles, Hospital KPJ dan Jesselton Medical Centre. Pegawai Seranta Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Queen Elizabeth II, Jorimin Langap berkata, bagi tempoh sebulan pula, sebanyak 2,000 unit darah diperlukan. Justru orang ramai diajak menderma darah bagi membantu mengisi bekalan darah di hospital untuk kegunaan rawatan pesakit thalassemia dan kes-kes kecemasan seperti tumpah darah semasa bersalin, kemalangan dan pembedahan kecemasan. Saranan saya kepada para orang ramai lah kan, untuk yang belum pernah menderma darah, datang saja untuk derma darah. Sebenarnya derma darah ini adalah satu lebih bagus untuk kesihatan lah. Dan yang keduanya kita boleh menyelamatkan pesakit yang memerlukan darah. Dalam satu unit darah tu kita boleh menyelamatkan ataupun kita boleh membantu 3 pesakit yang perlu. Beliau ditemui RTM dalam kempen derma darah sempena Persidangan Agung Tahunan 2024 Pergerakan Wanita, Pemuda dan Beliawanis Parti Gagasan Rakyat Sabah. Festival Sandakan antara wadah meningkatkan semangat kekeluargaan dalam kalangan masyarakat. Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS Henry Idol berkata ia dapat dilihat penyertaan pelbagai lapisan masyarakat dalam aktiviti dan pengisian festival berkenaan. Konsepnya kita ingin merasakan seluruh penduduk daerah Sandakan untuk sama-sama merasakan kekeluargaan di Sandakan ini supaya semangat ini dapat kita gembeling di dalam apa juga usaha agar apa juga aktiviti MPS. Beliau ditemui pemberita selepas menyempurnakan pelepasan larian fun run sempena festival berkenaan. Festival kali ini disertai seramai 300 peserta. Dalam pada itu, Henry berharap lebih ramai warga daerah Sandakan akan mengambil bahagian dalam festival akan datang. Pihak yang berminat untuk menyumbang atau menjadi sebahagian daripada pemilik Sabah FC boleh mengemukakan hasrat mereka kepada pengurusan Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA. Presiden SAFA Datuk Shah Helmi Yahya bagaimanapun berkata mereka perlu memenuhi syarat atau kriteria yang ditetapkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Menurutnya, sehingga kini SAFA tidak menerima sebarang tawaran rasmi atau berkomunikasi secara rasmi dengan mana-mana pihak berhubung dakwaan sebuah syarikat yang memaklumkan telah menerima pelawaan pembelian saham Sabah FC selain membiayai keperluan kelengkapan dan prasarana untuk meningkatkan kualiti serta mutu pemain pasukan berkenaan. Jelasnya, beliau dimaklumkan pihak terbabit ada berjumpa dengan timbalan Presiden SAFA, Datuk Seri Dr. Rudi Awah, bagaimanapun ia bukannya berkaitan tawaran berkenaan.
pihak-pihak yang berminat untuk menyumbang atau menjadi sebahagian kepada pemilik Sabah FC, mereka boleh tampil ke hadapan, tetapi perlu melalui semua syarat-syarat atau kriteria yang ditetapkan oleh FAM dan juga MFL. Ya, bukan seperti hanya suka-suka menyebut berminat dan selepas itu menggunakan nama-nama presiden, nama-nama ketua menteri dan sebagainya. Khamis lalu, Datuk Syed Helmi menerusi satu kenyataan menjelaskan SAFA menafikan telah mengadakan rundingan dengan mana-mana pihak yang mendakwa menerima tawaran penjualan saham Kelab Liga Super Sabah FC. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Sahi. Baik Soran, terima kasih.